Kalau Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Khazrumi ini, kalau diketahui oleh pemimpin Quraisy, apa akan jadi agak? Memang kena bakar mah ni. Memang kena bakar. Dan kewujudan orang yang hadir ke situ mesti akan disedari oleh ramai pihak. Akhirnya Allah takdir. Tengok dalam kitab sejarah. Mana struktur rumah Al-Arqam bin Al-Arqam ni? Bukannya rumahnya terceruk kampung mana-mana. Tapi rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam disebut dalam riwayat adalah antara rumah yang berdekatan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy yang ada. Nabi cari struktur kedudukan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tu antara rumah yang ada dekat dengan pemimpin Quraisy. Dan orang yang nak hadir ke rumah bin Al-Arqam bin Abi Al-Arqam bukan datang macam mana kita nak pergi center pusat mengaji yang Baghdadi ke apa semua. Ikut dah nak pergi. Dia pergi dengan penuh rasa kena rasa kerahsiaan. Kena buat sistem kerahsiaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena buat kerahsiaan. Ada tema-tema kerahsiaan yang diajar. Tapi itu yang kita kata hebatnya Sayyidina Umar. Ingat sejarah bagaimana Fatimah baca Quran ke depan Sayyidina Umar dan Umar pergi cari rumah kan. Nah, Umar boleh jumpa rumah ni. Sedangkan rahsia yang dijaga dibuat oleh Nabi dan sahabat cukup detail. Sebab tu Imam Sayyidina Umar adalah orang yang intelijen. Dia bukan lagi bapa spy. Dia boleh datang, dia boleh tahu di mana rumah. bin Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia datang, dia ketuk. Itu Al-Arqam bin Al-Arqam. Iaitu struktur rumahnya tersembunyi. Penduduk Mekah tak tahu yang tu adalah rumah yang menjadi pedoman kepada orang yang sudah Islam di Mekah. Maka di situ untuk belajar. Satu. Yang kedua, bagaimana strategi Nabi SAW ajar di kalangan sahabat ni, biar tertib. Nak belajar apa-apa secara sembunyi untuk dapat pedoman sekian-sekian, biar tertib. Sebab tu antara mereka yang bagaimana disebut oleh sejarah nak pergi rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni, kalau jumpa di kalangan orang Islam yang sudah Islam tapi tak diketahui umum, mereka akan bagi syarat. Contohnya, mereka dah tahu di kalangan Islam dengan Islam yang lain, mereka akan jawab salam, salam. Tak bagi assalamualaikum lafaz sekian. Maka bila perkataan kod salam itu, tahulah dia, oh dah Islam kawan ni. Dah Islam kawan ni. Okey? Maka bila beri syarat salam, maka orang kata, oh nak tuju mana? Confirm pergi rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey? Sampai di rumah, maka dibelajar dan diajar semua. Balik macam biasa. Tak pergi secara berkumpulan, pergi secara seorang-seorang. Belajar dalam tu, kemudian balik macam biasa. Jadi center tu terpelihara. Tempat untuk belajar di Bait Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tu dipelihara. Maka itulah kecerdikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan mereka hukum, mereka ajarkan Al-Quran kepada mereka dan sebagainya. Syariat yang diturun pada masa itu. Bukan lagi syariat fiqh, sebab masa Mekah tuan-tuan fiqh tak ada lagi. Fiqh bukan ada semayang, bukan ada bab semayang, bukan ada bab puasa, bab zakat, tak ada lagi. Syariat dikehendaki di situ je. Untuk amalan solat. Solat yang dua pagi, 2 malam. Okey? Sebab itu kita hari ni ambil munasabah. Kenapa semayang Zuhur tu pelan? Semayang Asar tu pelan? Kerana sejarah terbukti dengan syariat terdahulu lagi. Kalau nak menunjukkan keislaman mereka, dan mereka akan semayang. Bila semayang waktu siang kuat, kantoi lah, orang tahu tengah semayang. Maka sebab itu syariat waktu tengah hari tegak, mula terang matahari, khususnya Zuhur dan Asar lah, waktu tengah hari terang kan. Maka ketika itu bagi membuktikan, bagi menyimpan kerahsiaan yang ada di kalangan orang Islam tu akan mendirikan semayang, maka syariatnya semayang waktu siang tu semayang pelan, Zuhur dan Asar. Adapun kalau dah rumah masing-masing, orang dah balik rumah tengah malam, Maghrib Isyak tu dah duduk rumah masing-masing, tak ada masalah. Orang akan dengar sembang dan sebagainya, masa tu tak perasan bahawa wujudnya syariat orang tengah semayang pada ketika itu. Itu munasabah. Kenapa ada pula semayang siang tu pelan, semayang malam tu kuat? Kerana padan dengan ketika itu punya hikmah di sebalik pensyariatan semayang tu. Okey. Pada masa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan Allah supaya menyeru kaum kerabatnya yang terdekat kepada Islam, lalu bagi dia naik ke atas bukit Safa. Ini saya ceritakan tadi. Kemudian menyeru kepada kaum Quraisy puak demi puak, mengajak mereka kepada Islam dengan meninggalkan penyembahan berhala, serta menggalakkan dan memberansangkan mereka dengan syurga, di samping menakutkan mereka dengan azab api neraka. Tiba-tiba Abu Lahab mendengking dengan katanya, celaka engkau, adakah kerana ini engkau kumpulkan kami semua? Itu dia.
Maka itulah yang kita tengok bagaimana peristiwa Nabi SAW yang mana menguji kesabaran Abu Lahab dan Abu Jahal, mengumpulkan penduduk-penduduk Mekah. Starting bila dapat kumpul je semua, Abu Lahab panggil, Nabi tanya pada penduduk Mekah, hendakkan aku khabar satu berita, aku nak uji tentang kejujuranku bagi kamu semua. Kalau aku beritahu di balik bukit ni kalau ada tentera yang datang untuk menyerang kita, apakah kamu percaya akan apa yang aku ungkapkan? Tentera datang nak menyerang kita balik bukit ni, kamu percaya tak akan datang nanti tentera tu akan menyerang kita? Kamu percaya atau tidak? Maka penduduk Mekah jawab, Muhammad yang bercakap, percaya betul. Nabi uji supaya nak menampakkan kepada kepimpinan Quraisy ketika itu apa yang Nabi cuba sampaikan itu ada kesan langsung. Maka Nabi sebut, apakah kamu percaya kalau aku khabarkan kepada kamu nanti ada tentera berkuda datang nak menyerang kita di balik bukit ni? Mereka kata, pasti Muhammad tidak pernah menipu, betul. Maka ingin aku katakan bahawa kalau kamu percaya tentang apa yang aku ungkapkan, hari ini aku nak ungkapkan bahawa apa yang kamu sembah oleh nenek moyang kamu hari ini adalah tak betul. Itu psikologi hari ini. Sebab tu orang ambil konsep tu, kalau nak cerita depan orang, buktikan diri tu terpercaya dulu. Bila terpercaya dengan attitude, dengan apa, silakan kamu nak cakap apa pun, orang akan boleh percaya. Tapi kalau kamu daripada awal orang tu, benda lah bu ni, ada soal-soal yang boleh merosakkan kepercayaan sebagainya, insya-Allah orang tak percaya. Jadi itulah Nabi SAW, bagaimana dia boleh tarik perhatian orang sehingga orang boleh sujud penyudah kepada perbincangan, kepada cerita berlaku di bukit Safa tu. Penyudahnya adalah orang sujud kerana takut dan juga percaya kepada kebesaran Allah Ta'ala. Tapi sebelum tu Nabi telah mulakan bagaimana Nabi mulakan dengan agenda kepercayaan, trust. Bagaimana orang lain pun cukup percaya dengan Nabi SAW. Dan pada ketika itu Abu Lahab sangat takut dengan keadaan tertentu. Orang boleh percaya bulat-bulat apa yang dibawa oleh Nabi kerana logika. Apa yang didatangkan oleh Nabi SAW itu logik yang boleh diterima. Pernah orang tanya pada Abu Jahal satu hari, apakah yang kamu tak percaya yang dikemukakan Nabi Muhammad ini nipu bagi kamu? Apa yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad ini adakah satu penipuan bagi anggapan kamu, wahai Abu Jahal? Apa dijelaskan oleh Abu Jahal? Aku percaya bahawa apa yang diungkapkan oleh Muhammad ini betul dan benar. Tetapi aku tak boleh memberi ruang kepada dia untuk mengambil tampuk alih pentadbiran Mekah ni ke tangan aku. Berartinya Abu Jahal, Abu Lahab and the gang, pimpinan Mekah ni bukan tak boleh dengar apa kata kebenaran yang dibawa Nabi SAW. Cuma sayangkan pangkat. Cuma sayangkan tampuk pemerintahan dan politik. Sebab tu hari ni tak pelik lah kalau isu politik hari ni benda betul pun jadi salah, salah pun jadi betul. Orang akan pegang sampai mati. Buktinya itu. Sekali kebenaran dia bawa datang melalui tangan Nabi pun dia tak akan lepas. Siapa tak percaya Muhammad dalam peristiwa Al-Amin, peristiwa Hajarul Aswad? Boleh je panggil Nabi sebagai solusi. Dah nak angkat pedang masing-masing nak berbunuh kan, nak angkat Hajarul Aswad. Nabi bagi idea, okey gini pegang sekian. Orang hormat Al-Amin Nabi ketika itu. Amanahnya Nabi, betulnya Nabi. Itu satu. Menunjukkan masa itu Nabi bukan jadi Rasul lagi. Tapi Nabi dah diberi kepercayaan yang tinggi dalam soal memberi keputusan, memanfaatkan orang kalau tidak dia berbunuh habis semua. Satu. Nabi juga dia beri amanah tanggungjawab untuk pada ketika itu di Mekah banyak peras ugut. Orang tak boleh nampak lebih sikit. Kita ni kalau reta sikit pun semua, marilah orang buat cukai. Tapi cukai ni cukai peras ugut. Pemimpin Mekah ketika itu. Maka ada lebih sikit emas apa semua, tarik. Jadi Nabi SAW sebagai orang yang ada gudang di rumahnya. Lepas tu dalam sebelum peristiwa Mekah pergi berhijrah Madinah, Sayyidina Ali duduk situ. Antaranya untuk jaga barang-barang orang yang Nabi simpan. Duduk di tempat tidur Nabi dan juga kawasan Nabi memegang barang-barang orang. Menunjukkan Nabi SAW sebagai lantik Rasul pun, Nabi dah seorang yang terpercaya di kalangan masyarakat. Tindakan Nabi itu adalah orang yang terpercaya di kalangan masyarakat. Maka sebab itu kerja dakwah Nabi, walaupun kita kata tak susah, tak senang, tapi paling kurang kepercayaan itu dah dapat. Sebab itu Allah beri kelebihan kepada Nabi. Cerita kebenaran tentang Nabi SAW mungkin pada ketika itu di Mekah, orang bawa cerita Nabi ni disulamkan dengan kesumat. Sebab apa? Didatangkan konon Nabi ni nak ambil tampuk pemerintahan dan sebagainya. Allah takdirkan berhijrah Madinah. Sebelum hijrah Madinah, orang Madinah cerita tentang Muhammad di Mekah tu, semua orang rasa Muhammad itu dianiaya dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar. Tapi dia tidak dapat tempat. Sebab tu bila pergi berlaku peristiwa Bai'atul Aqabah 1, Aqabah 2, Bai'atul Ridwan,
orang memang nanti-nantikan orang yang disegani ni datang tempat mereka. Tak apa, tempat kamu tak laku, datang Madinah. Allah takdirkan hijrah Madinah. Alhamdulillah, kerja Madinah ringkas, mudah. Kenapa? Orang sudah tahu kebenaran dan juga sebab tu dalam tuan-tuan sempena Maulid Nabi ni saya syorkan pada tuan akhir. Bacalah buku Asy-Syama'il Muhammadiyah, iaitu kitab ditulis oleh Imam Tirmizi. PDF pun punya banyak tuan-tuan. Tuan-tuan baca satu-satu. Nabi ni raut wajah perawakannya saja bila diperlihatkan orang akan menampakkan Allah bagusnya betulnya. Tengok muka pun tu dah. Orang sayang tu pada raut wajah saja. Itu yang disebut oleh Anas bin Malik dalam meriwayatkan hadis. Hadis pertama lagi dalam pembahasan raut wajah Nabi. Nabi ini diperhatikan tidaklah terlampau panjang, tidak terlampau pendek, tidak terlampau besar, tidak terlampau putih, tidak terlampau sawo matang. Tapi disifatkan Nabi ini semua pertengahan. Kita ni ada certain part, tak putih gelap, tak badan besar pendek. Tak ini semua certain. Tapi Nabi semua pertengahan berbanding itu. Tidak tinggi, tidak rendah, tidak sekian. Bayangkan semanusia seumpama itu bila diperlihatkan Allah sesempurna kejadian. Sebab itu orang bila melihatkan pada Nabi SAW, orang akan rasa sayang dan cinta Nabi membuat-buat. Mana mungkin orang yang macam tu kesempurnaannya dilihatkan oleh kacamata, tiba-tiba Mekah datangkan cerita-cerita buruk tentang dia. Orang Madinah simpati. Orang Madinah simpati. Maka itulah hakikatnya Nabi SAW. Itu banyak lagi lah. Tak tengok kepribadian Nabi SAW lagi. Lagi banyak lah insyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan sempena bulan Maulid Nabi ini, kita pun berhenti kat sini tuan-tuan. Poin nombor 9. Kita dapat tanamkan cinta Nabi SAW di samping tuan-tuan banyakkanlah membaca kisah-kisah Nabi, perawakan Nabi, fizikal Nabi dan juga mendengar dan juga membaca kisah-kisah Nabi ini supaya tanam cinta lebih mendalam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu saja aku qauli hada. Ada soalan nak tanya? Tak ada kot. Tuan nak program balik nak mandi terus ke sana pula kan? Okey. Okey, kalau tak ada rezeki kita jumpa pada pertemuan-pertemuan akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.